Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan sambung lagi. Kita masih lagi di bawah tajuk persamaan kimia. Okey, persamaan kimia. Okey, hari ini kita akan sambung tentang tafsiran persamaan kimia. Tafsiran persamaan kimia. Okey, persamaan kimia, kita boleh tafsirkan. Untuk pengetahuan awak, persamaan kimia kita boleh tafsirkan dalam dua bentuk. Dua bentuk. Yang pertama, tafsiran secara kualitatif. Kualitatif. Dan yang kedua, tafsiran secara kuantitatif. Kuantitatif. Apa itu kualitatif dan kuantitatif? Kualitatif merujuk kepada daripada persamaan kimia itu kita boleh dapat tahu apakah bahan-bahan tindak balas yang terlibat. Bahan-bahan tindak balas yang terlibat dalam tindak balas. Dan yang kedua, kita daripada persamaan kimia kita dapat tahu apakah hasil-hasil tindak balas, hasil tindak balas yang terlibat ataupun hasil tindak balas yang terbentuk. Itu tafsiran dari segi kualitatif. Manakala tafsiran dari segi kuantitatif adalah merujuk kepada kuantiti. Merujuk kepada kuantiti. Kuantiti. Bahan-bahan dan hasil-hasil tindak balas. Dalam suatu tindak balas. Ini secara umumlah tafsiran persamaan kimia dari segi kualitatif dan kuantitatif. Tak berapa faham kan, tak berapa nampak kan? Cikgu bagi satu contoh. Contoh yang pertama. Contoh cikgu bagi asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan juga air. Kita tengok sebelum kalau dah tengok satu persamaan, kita kena check dulu sama ada persamaan ini dah seimbang ke belum. Apa-apa hal bila awak dah buat persamaan kimia, pastikan dia seimbang. Kita check sama-sama. Sebelah kiri hidrogen 1 2, hidrogen 2, sebelah kanan hidrogen pun 2. Hidrogen dah seimbang. Sebelah kiri klorin. Klorin 1, sebelah kanan pun klorin 1. Sebelah kiri natrium 1, natrium pun 1, sebelah kanan dah seimbang. Manakala sebelah kiri oksigen 1, sebelah kanan oksigen 1. Jadi semua dah seimbang, jadi kita tak perlu darab dengan apa-apa nombor sebab dia dah seimbang. Sekarang kita nak masuk. Apakah tafsiran persamaan ini dari aspek kualitatif dan kuantitatif? Kita tengok yang pertama. Dari segi kualitatif dulu. Aspek kualitatif. Macam cikgu cakap tadi, kualitatif merujuk kepada apakah nama bahan-bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Jadi aspek pertama kita boleh katakan bahawa bahan-bahan tindak balas adalah asid hidroklorik. Asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Jadi aspek kualitatif yang pertama adalah kita namakan bahan-bahan yang bertindak balas. Jadi kita namakan dia di bahan-bahan tindak balas dalam tindak balas ini adalah asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida. Yang kedua, aspek yang kedua kualitatif, yang kedua kita boleh sebutkan nama hasil-hasil tindak balas. Jadi kita tulis di situ, hasil-hasil tindak balas. Hasil-hasil tindak balas adalah natrium klorida, natrium klorida dan juga air. Jadi ini adalah aspek kualitatif yang kedua. Kita namakan hasil-hasil tindak balas, iaitu natrium klorida dan juga air. Jadi itu yang pertama dari segi aspek kualitatif. Sekarang kita tengok pula aspek kuantitatif.
Okey, kuantitatif. Okey, kuantitatif ni lebih kepada kuantiti kan. Kuantiti bahan yang bertindak balas dan hasil yang terbentuk. Kuantitatif. Okey, jadi daripada persamaan ni, apakah aspek kuantitatif? Kuantitatif. Okey, sorry, ejaan pun tak betul ni. Kuantitatif. Sekejap. Okey, kuantitatif. Okey, kuantitatif. Okey, di sini awak tengok persamaan situ. Kalau awak tengok, kita tak darab dengan apa-apa kan? Kita tak darab dengan apa-apa. Daripada persamaan tu kita tak darab dengan apa-apa. Tapi kita tahu, okey, kalau dalam kimia, nombor yang kita tak tulis tu merujuk pada satu. Contohnya HCl sebenarnya di depan dia adalah satu. Satu. Walaupun kita tak darab, kita tak tunjuk. Akan cikgu kata kalau nombor satu memang dalam kimia kita tak tunjuk. Tapi kita tahu dia adalah satu. Okay, natrium oksida pun sebenarnya depan dia satu. Satu natrium oksida. Natrium klorida pun satu. Air pun satu. Satu ni apa maksud dia? Okay, satu ni kita boleh wakilkan dia sebagai mol. Mol. Jadi perkali di depan formula kimia dalam satu persamaan kimia, dia adalah nisbah mol. Okey, nisbah mol. Jadi aspek kuantitatif, okey, kita boleh katakan bahawa di sini kita boleh tulis, okey, 1 HCl kan. Okey, 1 HCl tu bermaksud sekejap. 1 HCl tu bermaksud 1 mol. 1 mol okey, asid hidroklorik. Okey, 1 mol asid hidroklorik. 1 mol asid hidroklorik. Okey, bertindak balas. Okey, bertindak balas dengan, ingat bertindak balasnya sebab tambah tu maksud bertindak balas bertindak balas dengan 1 NaOH kan. Pun satu juga, dia satu maksud 1 mol. 1 mol natrium hidroksida. Menghasilkan pun satu juga kan. 1 mol natrium klorida dan air pun satu juga kan, 1 H2O kan, dan 1 mol air. Ini yang dimaksudkan aspek kuantitatif. Maksudnya kita kuantiti dia. Maksudnya perkali di depan semua formula tu kita anggap dia bilangan mol. Jadi 1 mol asid klorik bertindak balas dengan 1 mol natrium oksida menghasilkan 1 mol natrium klorida dan juga 1 mol air. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua Cikgu bagi contoh persamaan yang kedua. Okey, contoh cikgu bagi contoh apa ya? Okey, zinc oksida bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan zinc nitrat dan juga air. Zinc nitrat dan juga air. Okay, so firstly ingat bila ada persamaan kita kena semak dia punya sama ada persamaan ini seimbang atau tidak. Kita make sure persamaan mesti seimbang. Kalau tidak nanti dia akan efek lah dalam pengiraan kita nanti. Okay, tengok yang pertama zinc. Zinc 1, zinc 1. Okay, hidrogen di sini 1, hidrogen di sini 2. Jadi tak sama. Okay, bila tak sama, kita boleh darab siap-siap dululah. Okay, cikgu darab sini 2. So, bila kita darab 2, hidrogen dah jadi 2. Okay, nitrogen sekarang ni dah jadi 2. Okay, nitrogen kanan pula. Okay, nitrogen N2 kan. N pun 2. Okay, dah seimbang. Sekarang ni oksigen pula. Oksigen 3 darab 2, 6 tambah 1. Tambah 1, 7. Jadi oksigen 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Okay, sebelah kanan pula oksigen 3 darab 2, 6. 6 kan. Tambah 1, 7. Ini 6 tadi. Tambah 1, 7. Jadi dah seimbang. Okay, jadi dah seimbang di mana kita darab dengan 2. Asid nitrik tu kita darab dengan 2. Okay, sekarang kita tengok aspek kualitatif. Okay, aspek kualitatif. Okey, yang pertama, kalau selalunya aspek kualitatif ni ada 2 lah. Satu bahan tindak balas, satu lagi kita sebut
nama bagi hasil tindak balas. Jadi kualitatif yang pertama, kita boleh kata bahawa bahan-bahan yang bertindak balas, bahan-bahan tindak balas adalah zinc oksida, dan asid nitrik. Manakala yang kedua, aspek kualitatif yang kedua, hasil-hasil tindak balas adalah zinc nitrat, dan air. Okey, jadi itu dua aspek kualitatif. Sekarang kita tengok pula aspek kuantitatif. Okey. Aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif kita tengok dia punya perkali di depan tu. Perkali di depan. Jadi di sini perkali di depan ni, zinc nitrat, zinc oksida. Tak ada nombor kan, tapi sebenarnya kita tahu dia adalah 1. Asid nitrik dah memang 2 sebab kita dah darab tadi. Zinc nitrat pun kita tak ada nombor tapi sebenarnya dia 1. Air pun depan dia tak ada nombor tapi sebenarnya kita tahu dia adalah 1. Jadi 1 perkali di depan tu 1 ZNO bertindak balas dengan 2 H2O HNO3 menghasilkan 1 ZnNO3 dalam kurungan 2 tambah 1 H2O. Itu adalah bermaksud mol. Kita panggil nisbah mol. Jadi dari aspek kualitatif kita boleh sebut dia sebagai 1 mol zinc oksida bertindak balas dengan 2 mol asid nitrik. Asid nitrik menghasilkan 1 mol zinc nitrat dan 1 mol air. Gitu. Jadi itu adalah dua contoh berkaitan dengan aspek-aspek yang kita boleh tafsirkan dalam tindak balas dalam persamaan kimia, itu aspek kualitatif dan juga aspek kuantitatif. Itu saja untuk tafsir.